Boleh nampak, boleh nampak. Nampak. Nampak ah? Okay, so kalau ikutkan sekarang ni, ini adalah perancangan yang saya dah propose kepada peringkat universiti untuk kita adakan perubahan-perubahan tertentu. So perubahan ni melibatkan dua perkara lah. Satu berkaitan dengan kita punya lecture punya session, satu lagi berkaitan dengan assessment. Okay, untuk lecture, kalau boleh dengar, nanti saya akan upload juga video ni. Okay, untuk lecture, okey, untuk lecture sebelum ni kita ada 28 kita ada 2 jam setiap minggu. Maksudnya kita ada 14 minggu, total 28 jam. So kita ada sesi makmal. Sesi makmal kita estimate 1 jam seminggu. Seminggu 3 jam. So sebelum ni kita planning ada 6 sesi makmal. So berkaitan ada barang-barang ataupun equipment yang tak okey. So kita hanya planning hanya akan ada, mungkin akan ada tiga saja kot. So saya rasa kebanyakannya dah selesai dah yang ni. So untuk tutorial, so kalau ikutkan kita setiap 2 minggu sepatutnya kita akan plan untuk ada tutorial, tapi benda ni tak termasuk dalam jadual waktu. So yang ni selalunya kita akan top up daripada apa yang ada lah. Okay, so itu apa yang planning yang sekiranya COVID-19 ni tak ada sebelum ni. So disebabkan isu COVID-19 ni, so kita perlu ada perubahan. So perubahan yang pertama, kita dah selesai dah yang untuk 6 minggu. So kita start hari tu minggu ke-7, sepatutnya kita ada midterm kan. So tapi midterm tak sempat nak buat lah sebab kita kena arahan untuk kita balik semua. So makmal pun saya assume kita pun dah selesai dah. Mungkin akan ada satu, saya kena confirm balik dengan Dr. Abdullah. Mungkin saya rasa kita stop yang mana dah complete. Cuma report tu saja yang saya rasa Dr. Abdullah minta untuk hantar lah. So yang saya nak cerita sekarang ni yang ni, kelas atas talian ni. So kelas atas talian ni, kalau ikutkan arahan Unimed punya garis panduan, 1 jam kalau kita buat secara berdepan, itu macam yang kalau lah yang kat sini ni, bersamaan dengan 24 minit kalau kita buat secara online. So maksud dia sekarang ni, kalau lah kelas kita 2 jam setiap minggu, kena darat dengan 40%, berapa? Saya kira. Lebih kurang 48 minit. Kan? Lebih kurang 48 minit. So maksud dia, bila kita buat kelas 48 minit secara online macam ni, makna katanya kita dah memenuhi 2 jam secara bersemuka. So makna katanya 48 minit ni secara online. So tapi 48 minit ni bukannya semata-mata kita buat kelas hari ni selama 48 minit. Tak semestinya. Makna katanya 48 minit ni kita ada 2. Kita boleh pecahkan kepada 2. Sama ada kita kena buat secara online macam ni, hari ni kita consider sebagai online lah, ataupun kita buat secara offline. Offline ni maksud dia sama ada saya bagi video daripada YouTube ataupun video daripada saya buat tengah-tengah malam saat lagi, saya upload, lepas tu kamu download sendiri. Kamu download daripada video yang saya buat. Contohnya kalau lah yang ni kebanyakannya kita akan cover untuk tutorial ni lah. So YouTube ni macam dengan kalau lah kamu tengok sekarang ni kat dalam Google Classroom, saya dah letak dah daripada chapter 4 hingga ke chapter 6. Kalau ikutkan chapter 1, chapter 3 pun saya dah letak dah. Semua dah ada dah dalam YouTube, sekarang ada dalam kita punya Google Classroom. So mana katanya yang ni dah selesai dah pun secara offline. Sekiranya adalah kawan-kawan kita sekejap lagi siapa saya nak tengok balik attender ni, siapa ada yang tak join tu, so saya mungkin saya akan minta dia akan fokus dekat sini lah. Mungkin ada kawan-kawan ni yang duduk dekat kawasan yang memang Unify tak ada ataupun memang apa-apa pun tak ada.
So yang tu yang saya sebab tu kita akan plan, kena ada juga video yang YouTube ni. Yang mana YouTube ni pun saya dah sediakan dah. Okay. So sebab tu bila kita tengok kat sini, kita sebenarnya selama balance 33 jam ni adalah untuk 7 minggu lagi. 7 minggu. Mana katanya kita 8 minggu sebetulnya, bukan silap. 8 minggu. Seminggu yang kita sepatutnya 7, kita cuti, lepas tu 7 kan. Kita hanya sempat complete 6 saja. So yang balance ni kita akan jadi kat sini. Jadi tambah 1 kat sini, dia akan jadi 8 lah. So mana katanya 8 minggu ni, ini total yang kita kena bersemuka untuk cover sekali yang mana tertinggal. Tapi 32 jam ni, contohnya kita ada 8 minggu, kalau 13.2 jam ni kita bahagi 8 minggu, dalam seminggu kita kena jumpa lebih kurang dalam sejam 20 minit. Tapi tak adalah sampai macam tu. So hari ni pun saya akan briefing dulu apa perancangan kita selepas ni. So clear tak yang ni? Clear? Clear. Right. So kita pergi, yang ni adalah untuk kita punya lecture kelas. So kita pergi ke assessment. So assessment ni mungkin kamu menarik sikit kot. So kalau lah tengok dekat sini, ini adalah apa yang sebelum ni. So kita ada midterm, kita ada 20%. Kita ada final exam, kita ada 40%. Lepas tu yang ni biasalah. So sekarang ni saya dah tukar kepada macam ni. So kamu final exam kamu tak ada, midterm kamu tak ada, final exam kamu tak ada. Okey tak? Kau nak final exam ke? Okey. So sekarang ni lab report ni kita maintain, sebab lab report ni adalah benda yang kamu dah buat dah pun. So mungkin saya rasa Dr. Abdullah akan advise kamu untuk kamu hantar juga ini. Okay, so sebelum ni kita ada lab test. So lab test pun lepas ni takkan ada. Macam mana kalau kamu nak buat lab test macam mana kat rumah masing-masing. So cuma sekarang ni kita akan fokus kepada yang ni. Assignment kita akan ada 40%, PBL report kita akan ada 40%. So untuk assignment ni saya akan bagi mungkin dalam 2 minggu sekali ataupun tiap minggu saya akan bagi, setiap minggu akan ada 1 assignment lah. Untuk PBL ni saya akan bagi 2 PBL. Mana katanya kamu punya projek yang kamu kena buat lah. So untuk PBL ni saya akan bagi case study. Kamu kena hantar by individu. So yang ni pun kamu kena hantar guna Google Classroom saja. Google Classroom kat sini. Okey, untuk lab report ni saya rasa dah selesai, cuma kamu kena hantar saja ini. Hantar kepada Dr. Abdullah. Saya rasa ini pun kamu kena hantar juga melalui Google Classroom juga. Nanti saya akan bincang dengan Dr. Abdullah lah macam mana nak create link tu. So untuk assignment ni nanti, disebabkan kita dah tak ada final exam, so 2 elemen ni adalah sangat penting lah. Elemen assignment dan juga PBL. Kedua-dua ni akan ada, boleh dikatakan individu. Semuanya kita akan buy based on pada individu. Sebab kita nak ganti ni. Kita nak ganti apa tu dah? Final exam ni. Final exam dah tak ada dah lepas ni. So untuk nak menggantikannya ni, saya increasekan assignment sebelum ni assignment 10% je. So kita increasekan sampai 40%. So sebelum ni kita tak ada projek. So lepas ni saya akan bagi projek. Saya akan bagi case study lah. Kamu akan cari dan kamu prepare report tu. Okay, clear tak? Ada apa-apa nak tanya ni? Clear. Ada apa-apa soalan tak? Tak clear lah. Assalamualaikum Doktor. Saya Muhammad Yadi. Okay. Saya nak tanya, lab report tu yang kita orang baru buat macam satu lab tu. Maknanya yang selebih tu kita akan buat nanti lah. Yang kita akan buat, kita buat macam mana? Untuk video ke apa? Okay, so sekarang ni majoriti dah berapa lab yang dah siap dah?
Saya rasa satu je. Dua lah. Dua Tapi ada kan? pecahan grup Doktor sebenarnya. Apa dia? Ada pecah grup. Ada yang grup ni buat lab 2, yang grup satu buat 3, satu lagi buat 4. Ya, satu je lah maknanya kan. Tapi sepatutnya dah habis 2 dah. Habis lab. dua lah. Sekarang ni majoriti dah habis 2 dah kan? Dua. So sekarang ni saya rasa untuk lab report tu, based on pada 2 report yang dah buat tu, hanya itu kita akan consider untuk 20% lah. So maknanya katanya satu lab report 10% lah. So yang ni saya rasa kita tak akan ada dah, kita tak ada masa dah untuk nak buat lab. So yang ni mungkin kita akan nilai apa yang dah siap, apa yang dah ada dekat kamu semua. Contohnya hanya ada 2 saja lab report yang dah siap. So kita akan guna 2 saja lab report ni untuk assess, iaitu contribution kepada 20% ni. Clear? Clear. Alright. Ada apa lagi soalan? Yang kuis tu, dia objektif atau subjektif? Yang tu saya tengah sebab itu kalau tengok kat sini dia slash assignment plus quiz. So quiz ni mungkin kita akan buat objektif lah. Sebab quiz ni tak boleh, mungkin quiz ni kita akan guna macam kamu pernah guna Kahoot tak? Pernah. Saya mungkin akan guna Kahoot ataupun apa-apalah yang tu. Ini ni just kalau saya ikutkan plan saya, quiz ni adalah terampang 2 mata lah. Satu kita nak guna untuk nak quiz, satu lagi sebagai attendance. So mungkin ini saya lebih prefer kepada assignment lah, sebab saya rasa quiz ni tak fair juga. Yang mana kawasan yang internet tak berapa nak okey tu, tiba-tiba dia terputus line ke apa semua, saya rasa tak adil lah untuk semua. So saya lebih prefer kepada assignment. Assignment ni mungkin saya bagi dalam masa 2 hari ataupun 3 hari. So kamu akan selesaikan dalam masa 2-3 hari tu, saya rasa yang tu lagi fair lah untuk semua orang. Sebab tu saya letak slash dekat sini. So slash ni mungkin saya akan buat assignment ataupun mungkin saya akan buat quiz. Tapi saya lebih prefer kepada assignment lah. Okay, ada apa-apa lagi? So sebab kejap lagi saya nak tunjuk Google Classroom lagi, macam mana saya ada perkara-perkara penting lah yang dalam Google Classroom tu yang saya kena tunjuk. So kalau tak ada, saya pergi ke next slide boleh? Okay, so planning kita onward, macam yang saya nak recap balik. So setiap minggu kemungkinan kita akan ada lebih kurang 45 minit saja. 45 minit ni bukannya semata-mata online kelas lah. 45 minit ni sama ada online seperti yang kita buat sekarang ni, ataupun video-video yang saya akan prepare dulu baru bagi, ataupun saya direct bagi link di YouTube. Okay. So macam yang cakap sini, sama ada online ataupun recorded. Lepas saya buat record, saya akan bagi dekat kamu, dan juga YouTube. So record dengan YouTube ni, kedua-duanya saya akan letak link dalam Google Classroom. So saya 100% akan guna Google Classroom sebagai kita punya platform. Apa-apa pun semua kita akan guna Google Classroom lah. So attendance setiap minggu saya akan ambil. Attendance tu macam-macam cara kaedah lah saya ambil. Mungkin saya akan bagi assignment. So based pada penghantaran assignment tu adalah attendance. So saya letak assignment. Contohnya saya minta kamu prepare, sebab saya pun dah bagi kamu punya exercise. Kalau kamu siapa yang dah masuk Google Classroom tu, setiap chapter saya dah letak dah pun exercise 1, 2, 3 untuk ke 6 chapter. So nanti saya akan remark, untuk assignment kamu kena buat 5 soalan ke, hantar secara online. So daripada situlah saya akan ambil attendance. So ini assignment dengan apa-apa assessment pun saya akan gunakan Google Classroom. So Google Classroom ni adalah kita punya main platform kita lah. Okay. Doktor nak tanya, untuk yang modul exercise tu kan, boleh tak kalau letak final answer dia, so that kita boleh tahu jawapan yang kita buat tu betul ke tak? Okay, boleh, nanti saya akan sediakan itu tu. Okay, thank you. Tapi untuk assignment saya tak boleh letak dah dulu final answer tu. So yang assignment tu saya akan blankkan dulu.
So yang mana yang bukan assignment tu saya akan letak final answer lah. So selepas kamu hantar semua assignment, lepas tu baru saya akan letak final answer tu. Untuk assignment punya, contohnya untuk exercise tu ada 10 soalan kan. So daripada 10 ni kamu kena jawab 3 soalan sebagai assignment. So yang 3 ni akan delay sikit lah dia punya answer. So yang lagi 7 tu saya akan terus letak dia punya jawapan lah. Okay. Boleh ha? So delay ni maksudnya lepas semua hantar, barulah saya akan letak dia punya jawapan dia. Okay, ada apa lagi? Tak ada. Okay So saya nak tunjuk yang mana yang tak pernah, yang apa tu, mungkin tak buka lagi ataupun tak berkesempatan nak buka lagi. Oh, ada ramai baru nak join ni. Okay. Okay, ini adalah Google Classroom. Kalau tengokkan kat sini ada baru 35 orang. Saya rasa kelas kita saya tak pasti berapa orang. Saya tak ingat dah, dalam 39 ke 38. Saya 38 orang kelas kita. So okay, yang kat sini ni saya macam nampak kan semua kan? Nampak ah? Okay. Nampak. Okay, so sekarang ni kalau lah tengok kat sini saya dah ni chapter 1, chapter 2, chapter 3. Kali gue tiga chapter ni kita dah selesai dah. Sebelum COVID-19 punya ni. So start daripada chapter 4, 5 dan 6, saya pun dah letakkan lecture, lepas tu related video yang berkaitan. So kalau buka kat sini, okay, so dah ada semua video yang berkaitan dekat sini. Kalau tengok kat sini, so lebih kurang ada, lebih kurang ada 10 video yang betul-betul related dengan setiap topik. Yang ini ni adalah kamu punya untuk chapter 4 akan ada 5 objektif knowledge yang kamu kena dapat dalam chapter 4 ni. Adalah 4 knowledge yang kamu kena dapat dalam chapter 4. So keempat knowledge ni saya dah cari related video supaya membantu kamu lah dalam nak memahamkan topik 4 ni. So dalam ke 10 video ni, daripada sini saya akan create assignment dan juga create kamu punya project. Kita panggil sebagai PBL itu, problem based learning. So daripada 10 ni mungkin kamu kena tengoklah 10 ni. So saya akan createkan satu kamu punya assignment ataupun satu kamu punya project, lepas tu kamu kena hantar. Okay. So sama juga dengan chapter 5. Chapter 5 ni pun saya pun dah di mana ni? Okay, untuk chapter 5 pun dah ada juga video yang berkaitan. Semua sama juga dengan chapter 6. Chapter 5 ni dah chapter 5. So dah complete dah video yang sama juga dengan chapter 6 pun dah complete video yang berkaitan dengan kita punya kita punya knowledge. So berdasarkan yang video-video ni, saya akan createkan kamu punya assignment dan juga project untuk melengkapkan kita punya course kita semester ni lah. Sebab ini adalah untuk kita gantikan yang kita punya kursus ni dah tak ada final exam, dah tak ada midterm. So nak bergantikan kedua-duanya tu, kita akan ada project lah yang kita kena buat. Tetapi untuk assignment, okay, assignment ni ini saya akan create, kamu akan dapat lah. Cuma saya nak sentuh dekat sini ni. Kalau kamu tengok kat sini, kat hujung sekali ni, nampak tak ni? Nampak. Originality report ni, maksud dia originality report ni, dia akan detect sekiranya kamu tiru kawan. Contohnya A, dia dah siap awal. Dia bagi dekat kawan dia tiru. So kalau lah dia tiru 100%,
Maknanya CB tu dia akan keluar 100% similar dengan report CA. So kalau lah kamu contohnya rasa-rasa meniru, tiba-tiba saya dapat 100% untuk CB dia meniru kepada CA, maknanya dia ambil sebiji-sebiji daripada CA. So dia akan bagi report tu. So sebabkan ni adalah assessment kepada individu, so saya rasa harap semua orang akan kreatif, akan buat sendirilah. Maknanya sebenarnya tak ada ruang untuk kamu nak meniru pun. Sebab kamu akan submit melalui online. So online ni akan tengok kat sini. Dia akan tengok dekat sini. So kat sini pun saya akan create rubrik. Maknanya poin-poin yang kamu akan di-assess. So sebelum saya bagi assignment tu, saya akan explain dulu macam mana nak buat. Tapi untuk hari ni saya tak ada lagi assignment yang saya prepare lah. So start pada minggu depan, saya akan buat dulu, saya akan createkan dulu assignment dan juga projek. Sebab projek saya kena bagi awal. Supaya kamu sempatlah masa untuk nak prepare. So saya estimate dalam minggu depan saya akan prepare kamu punya assignment yang pertama. Assignment ni kejap je. Mungkin sehari 2 hari pun kamu akan hantar. Tapi untuk projek mungkin saya akan bagi sehingga sebelum minggu peperiksaan. Okay. So okay, clear tak? So saya rasa saya kena explain lagi satu benda sebenarnya. Okay. Saya rasa saya nak terangkan sikit kamu punya ni. Academic calendar. Nampak tak academic calendar yang saya letak kat sini ni? Nampak. Okay. Untuk academic calendar, 6 minggu ni macam yang saya cakap tadi tu lah. 6 minggu kita dah selesai. Sebelum kita diarahkan semua bercuti ni kan. So 6 minggu kita dah selesai. Lepas itu kita yang minggu ke-8 sepatutnya kamu break SEM. Yang kat sini adalah break SEM. Yang ni adalah cuti khas. So kalau ikutkan hari ni adalah 6 hari bulan. So hari ni lah kita start. Start hari ni adalah untuk cover 7 minggu. Untuk cover 7 minggu yang sepatutnya memang sepatutnya dah bermula adalah second, macam yang saya cakap tu lah. Kita punya selepas cuti tu akan ada 7 minggu lagi. Tapi ingat kat sini kita shortage seminggu ni. Seminggu kita kurang kat sini kan. Akan diganti dekat sini. So kalau kamu perasan dekat sini ni start daripada 25 hari bulan, kita akan ada satu lagi minggu study week. Yang ni adalah sebenarnya waktu cuti raya. Saya pun tak tahu kita nak raya macam mana tahun ni kan. Silat-silat kalau arahan kerajaan tak bagi raya ni, kita sama-sama lah raya dalam Google Meet ni. Kamu jumpa lah kawan-kawan kamu dalam Google Meet ni je. Okay. Tapi bila kamu tengok kat sini adalah minggu exam. Start daripada 8 bulan 6, kamu akan ada start exam. Tetapi, special case untuk kita, kamu tak ada exam. Betul tak? So minggu ni kamu dah boleh yap-ye dah. Kamu nak berguling-guling ke apa dah selesai dah. Dan untuk pengetahuan kamu juga, semua kursus di dalam mechanical, kalau kamu ambil semua subjek mechanical, kecuali subjek universiti, kamu kena confirm balik lah dengan subjek universiti. Subjek dalam mechanical semuanya dah ditukarkan kepada continuous assessment. Maksud dia tak ada final exam. Semua subjek di dalam mechanical. So kalaulah kamu SEM ni ambil 5 subjek mechanical, so ke 5 subjek tu tak ada final exam. So kamu hanya akan berhenti di sini. Sebab tu untuk minggu ni kamu pulunlah elok-elok. Ini adalah peluang kamu untuk kamu nak score semester ni. Ini peluang kamu ni bukannya betul datang selalu kamu nak score ni. Silat-silat semua kamu dapat 4 flat. Lagipun saya pun tak boleh nak ni lah kan. Sebab tak ada final exam. Kalau kamu buat eloklah je result kamu. Okay, so minggu yang ni mungkin kita akan saya nak memohon untuk kamu kita akan tengok macam mana kita nak menggunakan waktu ni. Kalaulah tak ada apa-apa waktu ni, sebabkan kalau ikutkan waktu ni kita tak nak kacau lah. Kan? Semuanya kita kena sebabkan kita semua 100% continuous assessment, sepatutnya di sini tarikh akhir kamu hantar ke semua report yang ditugaskan. Okay. So yang tu selesai yang di sini. So yang ni kamu tak payah tengok lah yang ni.
Sebab kedua ni kita tak berkait dengan kita. Kedua ni, yang dua-dua ni. Sebab kamu baru first year kan? So first year kedua-dua ni tak berkait lah. Yang ni kiranya kes-kes khas yang apa tu perlu nak grade dah semester ni, tahun ni nak grade dah apa semua. Nak grade dah apa semua semester ni, tak perlu ni lah. Okay, so yang ni adalah yang kamu perlu fokus dekat sini saja. So hari ni kita start kelas. So yang ni adalah ni. So video ni nanti saya akan upload dalam Google Classroom. So sekiranya ada kawan-kawan kita yang tak sempat nak tengok, tak sempat nak join pagi ni, so bolehlah tengok balik. Nanti saya dah upload dalam dalam Google Classroom. Okay. So ada apa-apa lagi soalan? Sebelum kita recap apa-apa, saya rasa main adalah saya nak sampaikan itu lah. So mungkin kalau saya rasa Dr. Abdullah ada kot join kat sini. Dr. Abdullah ada. So mungkin Dr. Abdullah nak cakap berkaitan dengan lab. Baik, mana Dr. Abdullah? Oh ya, saya. So ada apa-apa nak arrange berkaitan dengan lab? Untuk lab report tu kan, kita ada 3 lab kan semua sekali. So tapi satu instrumen rosak. Tapi saya suruh kamu buat assignment juga kan untuk lab report tu. Cumanya siapa yang tak sempat habiskan lab yang last rotation tu, yang rotate last sekali tu ada satu lab tak sempat buat kan. So nanti saya akan minta kawan-kawan kamu share results dia. So kamu kena buat report juga. So faham tak? Faham. So nanti contoh kamu 3 eksperimen kan, eksperimen 1, 2, 3. Kamu tak sempat hantar untuk 3 sebab 1 dan 2 kamu dah hantar kan. So untuk yang ketiga tu, saya akan minta kawan kamu yang dah siap eksperimen 3 tu untuk share dia punya results. So kamu akan buat juga report tu. So clear? Tapi stay by group juga kan doktor kan? By group juga, bukan individual. Kena handwritten lagi ke? Nak tulis tangan? Untuk yang satu report ni kamu tak tulis tangan lah kamu, ni lah, type. Saya rasa kena type kot. Nanti Dr. Abdullah akan create Google link tu, akan melalui Google Classroom tu. Nanti kamu upload dekat situ je lah. Ya, type je. Okay, yang satu lagi Cik Wan, yang untuk originality report tu kan, untuk assignment. So berapa dia punya percentage yang acceptable untuk macam, kalau macam 100% of course dia akan ni kan. Dia punya so nanti yang tu kita sendiri decide kot. Kita boleh set dalam 30 ke 40% kot. Selalunya 30 ke 40 lah kot. So saya rasa kita tak expect lah kalau 10 ke 20% ni PhD kan. So saya rasa 30 ke 40 boleh kot accept. Sebab kalau assignment ni tak banyak sangat pun yang kita boleh expect ada perubahan tinggi. Melainkan kalau PBL tu mungkin kita boleh set tinggi sikit. Kalau assignment ni mungkin kita boleh 30 ke 40 kot. Sebab tak ada final exam kan, so kena strict sikit. Sebab kita dah replace final exam, so yang ni kita kena strict sikit lah. Okay, semua. So semua jangan ambil main-main, so pastikan buat betul-betul lah. So kami akan strict untuk bagi masa lah. Saya ada satu soalan, kalau untuk lab report kan, total untuk satu group tu kiranya 4 report ke 3 report? Macam saya group C, yang saya ingat saya buat report lab report 1 dengan 3. So 2 dengan 4 tu kena submit jugalah. 2 dengan 4? So yang first kan semua dah hantar yang safety tu. Ya. Oh, okay. Kayaknya saya dah buat 2. 1, 2. 1, 3. 2 tu yang equipment yang rosak tu kan? Equipment yang rosak tu. Oh, tapi grup kami tak buat lagi yang tu. So maksudnya kena buat juga yang tu kan? Yang tu kan saya suruh buat sebagai assignment, tapi dekat result discussion dia saya buat assignment kan. Saya dah explain dalam lab itu. Okay. Kamu kena hantar juga yang tu. Okay, Doktor. Thank you. Okay.
Ada apa-apa lagi untuk lab report? Ada apa-apa lagi yang berkaitan dengan lab report ataupun apa-apa isu yang nak tanya? So hari ni lebih kepada saya nak try and error lah. So kalau tengokkan hari ni ada 33 orang yang join. So saya rasa mostly join kelas kita 38, 39 kalau tak salah saya. So dalam ini pun ada 2-3 orang yang nak join tapi dia kadang-kadang isu dekat line tu kan. On off. So yang ni pun dengan nanti pun saya akan upload dalam dalam Google Meet. So hari ni ini sajalah yang saya betul-betul nak sampaikan supaya kamu faham yang assignment dengan projek itu adalah untuk menggantikan kamu punya final exam. So saya harap kamu betul-betul fokus, kamu betul-betul buatlah yang terbaik. So saya dengan Dr. Abdullah bukan terpaksa, perlu strict sebab kami nak evaluate ini adalah untuk nak gantikan exam. So similarity report apa semua tu memang penting lah untuk tengok. Okay. Okay, Doktor. Okay, kalau tak ada apa-apa, kamu boleh nak maintain dekat sini, kamu nak buat group ke apa semua. So saya punya yang saya nak sampaikan pun dah tak ada dah. So start minggu depan kita akan officially, hari ni kick off. Minggu depan officially kita akan guna saya akan start kelas lah. So saya minta kamu tengok dulu video-video yang berkait yang saya dah letak dalam Google Classroom tu. So at least minggu depan lecture note pun saya dah letak, exercise pun saya dah letak, semua mostly saya dah letak. So untuk minggu ni berdasarkan attendance pagi ni saya akan ambil tu sebagai attendance. So start minggu depan berdasarkan assignment tu adalah attendance kita semua lah. So itu saja dari saya. Okay, sekian, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Doktor. Sama. Kelas dah habis ke? Habis lah. Suruh meeting online. Oh iya ke? Doktor belum still ada tu. Saya nak tanya kan, kalau yang guna Classroom ni boleh ikut. Kau nak tanya apa lagi? Yang Google Classroom yang online ni, dia automatic record Automatic record maksudnya? Saya boleh tengok semula walaupun saya tak faham lah. Kan kita buat sekarang kan. Betul ada sektor tu yang saya nak tengok semula tu. Apa ni, Din? Maksudnya kamu nak tengok berulang-ulang kali? Ya, macam tu. Boleh. Untuk yang siapa yang tak boleh nak connect. Doktor record lah, ada record tu. Selagi mana kamu rasa tak bosan, so kamu boleh tengok berulang-ulang Tak kali. keluar record. Kita buatlah Facebook. Boleh. Nak tanya apa lagi? Nak makanan? Siapa ada? Kalau Jota tu tak bawa balik, macam mana nak rotate dekat kawan-kawan yang lain? Result tu. Masa Jota tu, buat masa sekarang Jota tu boleh abaikan. Doktor. Result tu. Result tu. Kena rotate result kan? So kalau result itu kamu tak ada, nanti saya akan share results kawan kamu yang report yang dia dah hantar. Okay. Dekat saya kan ada report juga kan. So saya nanti akan send kat WhatsApp ke semua. Jadi function lah. Kau faham. Siapa dia nak komen? Siapa yang tak balik? Apa? Siapa yang tak balik? Saya. Jadi. Nampak ni Kak Salma. Dah last. Apa nak tanya lagi? Doktor bagi berapa tempoh macam biasa ke seminggu? Lepas tu hantar. Tempoh untuk hantar assignment tu. Untuk report seminggu? Ya, seminggu macam biasa. Last Jumaat lah. 12 setengah. Itu macam biasa. Siapa hantar lambat, saya tolak markah. Okay, so satu lagi untuk lab report kan. Kamu type kan? Ya.
So pastikan tak ada typo. Nanti saya akan bagi guideline untuk yang lab report yang latest ni. So kalau ada typo, satu typo saya tolak 0.5 markah. So pastikan kamu spell check before kamu submit all the reports. So saya akan strict sikit lah sebab kamu dah senang kan. Sebab kamu boleh copy paste je sebab lab report tak ada. Untuk lab report saya tak check dia punya originality reports. So kamu just submit macam tu je, nanti saya akan print. So tapi pastikan kamu spell check. Kalau saya tengok ada typo, saya akan ambil gambar tu saya tunjuk bagi kat kamu punya semua group. So kat sini kesalahan kamu, kat sini kesalahan kamu. So kamu tengok berapa markah yang kamu akan kena tolak. So Baik, faham? Cik. Baik, faham. Dah tu. Dah lah. Pergi makan. Jom Rota. Aida dekat college juga ke? Kamu dekat college juga ke? Ya, saya kat college. Tak Aida. Aida juga bukan. tu. Itu rumah mak ayah. Oh, sebab rumah dia macam college. Tak ada lah. Ya. Cantik. Baik, Assalamualaikum. Rumah pun dah macam college lah. Dah jadi nama aku banyak. Dia. Tutup. Mac pula weh. Mac. Mac pula ke? Ada Mac ke? Ha? Mac petang ni kan? Ha, aku dengar kata petang ni. Tapi tak tahu lepas kata Google Classroom. Tak betul lah kata. Tak Dia tahu tak buat apa. live lah. Yang tervideo je. Nonton video Video. lah. Kalau Macam- video tak makan macam mana? Tak sembang balik. Diamlah Azrai. Gerak lu lah. Gerak lu bro. Agak lu lah. Makan. Bang. Ku mana aku? Belakang kau Syukri je. Aduh, dah logak lah. Makan. Bukan. Syukri sebelah bilik aku. Ya, aku ingat dia. Kenapa? Aku dengar mate. Siapa ni? Oh, kau bukan dengar. Aku lain kan. Tak gerak. Payah. Bye. Bye. Miss you guys. Macam mana nak release ni? Ayuh.